atas bahasa Inggris. Sampai je tak? Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidu du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kena dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama berkeudara pada pagi ini. Pagi ini adalah merupakan hari cuti umum untuk kita. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita isilah sedikit kita punya pengajian kita serta rohani kita. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit pengajian kuliah subuh pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan akan bermanfaatlah kepada kita semua dan juga pada semua muslimin muslimat, saudara-saudari yang sama online pada pagi ini, insya-Allah untuk kita mengikuti pengajian kuliah subuh, insya-Allah. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap daripada umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan? Maka Nabi pun menjawab, orang yang taat padaku masuk syurga, orang-orang yang tidak taat padaku mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ila khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat kitab tafsir, itulah kitab tafsir suratul Qiyamah. Baik. Tafsir suratul Qiyamah ini kitab yang kita kongsikan pada pagi ini kitab tafsir Al-Munir. Juzuk yang ke-29 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
Itulah kita melihat kepada surah Al-Qiyamah. Yang mana surah Qiyamah ini merupakan surah Makkiyah dan dia mengandungi sebanyak 40 ayat. Dia merupakan surah Makkiyah. Dalam Quran ni ada dua surah. Dua pembahagian surah, itulah surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Yang ini surah Makkiyah yang mengandungi sebanyak 40 ayat. Kemudian kenapa dinamakan sebagai surah Al-Qiyamah? Surah ini dinamakan Qiyamah kerana dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah taala bersumpah. Jadi surah ini dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, yang menegaskan tentang seriusnya perkara tersebut, seriusnya hari tersebut ataupun pentingnya hari tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi nama kiamat ni banyak. Ada yang namakan sebagai yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul sa'ah, yaumul zalzalah dan sebagainya. Banyak nama-nama kiamat ini. Salah satu daripada nama kiamat iaitulah kiamat sini, yaumul qiyamah. Jadi surah ini menyatakan kepastian hari kiamat serta menolak hujah golongan orang-orang yang engkar kepada kiamat ini. Jadi surah ini merupakan satu surah yang mana Allah Ta'ala menegaskan kepada kita tentang peristiwa kiamat itu pasti akan berlaku. Cuma masanya bila berlaku kiamat tak tahulah. Malahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditanya, mata sa'ah ya Muhammad. Jibril tanya dengan Nabi, bilakah berlaku kiamat? Maka Nabi pun berkata, ma mas'ulu a'lama an minas sa'il. Bukankah yang bertanya lebih tahu daripada yang kena tanya. So maknanya Nabi Muhammad SAW pun tak tahulah bilakah berlaku kiamat. Cuma kita diberitahu tentang tanda-tanda kiamat. Alamatul sughra, alamatul kubra. Tanda besar, tanda kecil dan juga tanda besar tentang berlakunya kiamat. Baik, apakah kaitan surah ini dengan surah yang sebelumnya? Kaitan surah ini dengan surah sebelumnya ialah, kalau surah sebelumnya itulah surah Al-Muddathir. Surah sebelumnya ialah surah Muddathir, di mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang sebab peringatan Rasul tidak diterima, iaitulah keingkaran dan penafian terhadap hari kebangkitan. Jadi kenapa para Nabi dan para Rasul, dakwah mereka ada yang tidak diterima, ada yang tolak dakwah-dakwah mereka. Antara satu daripada sebab dakwah mereka ialah berceritakan tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi ada di kalangan orang-orang yang ingkar ini, kan, mereka tak percaya tentang hari kiamat itu pasti akan berlaku. Dia tak percayalah. Sebagian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, kalla bal la yakhaful akhirah. Malah sebenarnya mereka tidak takut kepada hari kiamat. Iaitulah surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir ini ialah surah yang ke-74 di dalam Quran. Sedangkan surah Qiyamah ialah surah yang ke-75. Surah ke-75 di dalam Quran. Jadi hubungan surah Qiyamah ni dengan surah Al-Muddathir ni dia ada hubungan lah antara satu sama lain. Jadi para ulama, kan, orang-orang yang dahulu, kan, si para sahabiah, para sahabat radhiyallahu ta'ala, mereka menyusun Quran tadi mengikut kepada salah satu sebabnya antara surah tu dengan surah yang lain tu dia ada kaitan di antara satu sama lain. Kemudian manakala dalam surah ini pula disebut berlakunya tanda berlakunya kiamat, kemudian gambaran tentang kiamat dan kehebatan peristiwa serta dahsyatnya keadaan hari kiamat yang bakal berlaku itu. Kemudian disebut tentang keluarnya ruh pada badan serta permulaan kejadian manusia. Ketiga-tiga perkara utama dalam surah ini disebut tidak menurut urutan sebenar seperti yang berlaku dalam realitilah. Kalau ikut realitinya, kejadiannya dalam dunia ni begini-begini dan sebagainya. Tetapi dalam Quran ni dia tidak ikut urutan lah. Dalam surah ni tidak ikut urutan. Nanti kita kena faham lah. Baik. Baik, apakah kandungan surah ini secara umum? Seperti surah Makkiyah yang lain, surah ini menyentuh aspek usuluddin atau prinsip agama, keimanan tentang hari kebangkitan,
hari pembalasan serta perkara-perkara yang berkaitan dengan petanda awal kematian dan perihal kejadian manusia. Ni surah Kiamat ni. Jadi apakah intipati ataupun kandungan-kandungan khusus yang terdapat dalam surah Kiamat ini? Antaranya lah dari segi aspek usuluddin, dari segi agama, dari segi akidah. Kemudian keimanan tentang hari kebangkitan pun berkenaan dengan akidah. Kemudian hari pembalasan. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan petanda awal kematian dan perihal kepada kejadian manusia. Ini antara isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Qiyamah inilah. Kemudian surah ini dimulai dengan sumpah Allah Ta'ala dengan dua perkara penting. Dalam surah ini disebut, yang awal lagi disebut dua perkara penting. Iaitulah la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi di sini disebut tentang dua benda yang Allah Ta'ala bersumpah. Dua benda yang Allah Ta'ala bersumpah. Pertama, Allah Ta'ala bersumpah tentang kiamat. Yang mana kiamat ni pasti akan berlaku. Kerana setiap benda yang Allah Ta'ala bersumpah dalam Quran, kan, dia mesti benda tu reality, benda tu ada. Benda tu atau sama ada benda tu telah berlaku, sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dan benda ni Allah Ta'ala tidak akan bersumpah dengan benda yang kata benda yang kosong lah, benda yang tak ada. Benda yang tak ada. Apa nak sumpah dengan benda tak ada? Jadi bersumpah dengan benda reality, benda yang ada. Sama ada benda yang ada itu telah berlaku, sedang berlaku ataupun akan berlaku. Jadi ada dua benda penting disebut Allah Ta'ala dalam surah Kiamat ini, dalam sumpah dia. Pertama, Allah Ta'ala bersumpah dengan kiamat. Yang kedua, Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsul lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kan? Maksud lawwamah ini ialah suara hati nurani yang melakukan penyesalan, kan, untuk mengukuhkan bukti hari kebangkitan atau hari kembali manusia kepada penciptanya. Sekaligus ia menyanggah pendapat menyatakan mustahilnya berlakunya kebangkitan jasad. Mustahil berlakunya kiamat. Menafikan. Dia menafikan benda itu tak berlaku. Dia mesti akan berlaku. Kerana ada golongan-golongan manusia di dalam dunia ini, mereka itu menafikan berlakunya hari kiamat. Mustahil berlaku kiamat. Mustahil orang kata sesuatu benda yang telah pun hancur, luluh menjadi tanah, mustahil benda itu akan dibangkitkan semula. Dan akan hisap sebagaimana didakwa oleh para nabi dan para rasul bahawa segala manusia akan hisap besok amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. So ada dua perkara penting Allah Taala bersumpah. Pertama, sumpah hari kiamat. Yang kedua, sumpah nafsul lawwamah. Maksud lawwamah ini ialah nafsu ataupun suara hati nurani yang melakukan penyesalan. Mana ada perasaan menyesal lah. Sama ada orang beriman ke tak beriman ke, mereka menyesal. Hari kiamat besok. Yang beriman menyesal apabila masuk syurga, nampak ada lagi nikmat-nikmat yang lain yang lebih baik yang disediakan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang kafir, orang yang engkar, mereka menyesal kerana tidak melakukan amalan yang soleh, tidak mendengar pesanan para nabi dan para rasul supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian Allah Taala menyebut beberapa tanda kiamat. Dalam surah ini juga Allah Taala menyebut beberapa tanda kiamat. Iaitulah Allah Taala sebut dalam surah Kiamah ini ayat yang ke-7 dan hingga ke-15. Faiza barakatil basar wa khasyafal qamar wa jumi'asy syams wal qamar. Maksudnya apabila mata telah terbelalak. Mata terbelalak ataupun mata terbeliaklah. Kemudian wa khasyafal qamar, dan cahaya bulan telah pun hilang cahaya bulan. Wa jumi'asy syams wal qamar, kemudian dihimpunkan matahari dan juga bulan dan matahari dihimpunkan. Kan? Dan dua-dua cahaya ini tak ada. Pertama cahaya matahari, kan, guna cahaya bulan bergantung pada cahaya matahari.
Bila cahaya matahari tak ada, maka tak adalah cahaya bulan. Kerana bulan menerima cahaya daripada cahaya matahari. Okay. Kemudian bila bertemu bulan matahari, biasanya berlakunya gerhana lah. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nak kata hari malam ini akan berlaku gerhana bulan, tuan. Masya Allah. Itu salah satu daripada bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian masa seterusnya sebut dalam surah Qiyamah ini, Allah Ta'ala menegah Nabi-Nya menghafal ayat Quran tu secara tergesa-gesa. La tuharik bihi lisanaka lita'ajala bih. Janganlah kau Muhammad hendak cepat menghafal Quran, menggerakkan lidahmu secara tergesa-gesa membaca Quran sebelum dia selesai dibacakan kepadamu. Jadi Allah Ta'ala menegurlah dalam surah ini, iaitulah pada ayat yang ke-16 hingga ke-19. Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW supaya jangan cepat menggerakkan lidahnya untuk menghafal Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril AS kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi ditegurlah. Jadi kalau Allah Ta'ala, kalau Nabi Muhammad SAW ada membuat kesilapan salah ajaib, maka Allah Ta'ala akan menegur. Kalau kita buat silap, siapa nak tegur? Kecuali orang-orang yang terdekat dengan kita lah yang akan menegur salah kita. Baik. Kemudian diikuti dengan kritikan terhadap sikap cinta dunia lebih daripada cinta akhirat. Dalam ayat seterusnya, itulah ayat, contohnya ayat 75 surah Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Bahkan kamu sebenarnya lebih suka kepada kehidupan dunia. Kamu lebih cinta kepada kehidupan dunia. Ayat yang ke-20 hingga 25. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Bahkan kamu sebenarnya lebih suka kepada kehidupan dunia. Jadi dalam surah itu juga menyebut kepada kita bahawa Allah Ta'ala mentemplak ataupun Allah Ta'ala menegurlah kepada manusia ni yang lebih cinta kepada kehidupan dunia sehingga lalai mengerjakan ibadah dan juga mencari bekalan untuk akhirat mereka. Kemudian dalam ayat yang seterusnya ada ceritakan pula tentang kesengsaraan, kepayahan dan kepedihan ketika berlakunya sakaratul maut. Kalla iza balagatit taraq. Kalla iza balagatit taraq. Sedarlah apabila roh nyawa telah sampai ke kerongkong. Ayat 26 suatu Qiyamah. Kalla iza balagatit taraq wa qila man raq. Okey, sedarlah apabila roh telah sampai ke kerongkong. Jadi nak cerita pula dalam surah ini, tuan, berkenaan dengan kata sakaratul maut. Suasana keadaan manusia ketika nak menuju ke alam barzah, alam kubur, mana akan berlakunya sakaratul maut. Kemudian ayat ini juga diakhiri dengan mengajukan dalil diria yang liaristik yang menunjukkan kepastian penghakiman di akhirat, iaitu keupayaan Allah Ta'ala memulakan cipta amal makhluk semula. Allah Ta'ala sebut dalam surah Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahawa dia akan ditinggalkan begitu sahaja tanpa memikul tanggungjawab? Adakah manusia akan ditinggalkan begitu saja pada kiamat? Tak ada hari kebangkitan. Bila kita mati, habislah, tak ada hari kebangkitan. Jadi mustahil lah. Allah Ta'ala sebut kata kamu tidak akan ditinggalkan. Mana akan berlakunya soal jawab di akhirat besok tentang amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Sama ada amalan itu baik ke, amalan itu jahat ke, buruk ke, amalan soleh dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu akan besok akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan adanya soal jawab Allah Ta'ala dengan manusia. Walaupun ada juga golongan-golongan tertentu yang tidak ada soal jawab, mereka terus masuk syurga lah. Tapi kebanyakan manusia akan ditanya tentang amalan yang telah mereka lakukan ketika di dunia dahulu, insya-Allah, tuan-tuan. Baik, kemudian baru kita masuk surah Qiyamah. Sekarang baru kita masuk. Tadi dia punya antara intipati ataupun perkara-perkara penting yang terdapat dalam surah ini.
Di mana surah ni mengandungi 40 ayat. Ada 40 ayat. Jadi kalau ikut pada ringkasan dia, itulah tadi antara perkara yang nyatakan Allah Ta'ala dalam surah ini. So sekarang ni kita baca surah Qiyamah. Kita tak akan baca semua dululah, kita akan mengambil 15 ayat. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmal qiyamah fa idza barikal basar wa khashafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Sadaqallahul azim. Baik. Daripada ayat 1 ayat 15. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut, kita lihat terjemahan dia. Ayat pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Allah Ta'ala bersumpah. Aku ni lah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian, wala uqsim bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku juga bersumpah, kata Allah Ta'ala, dengan nafsul lawwamah, bahawa kamu akan dibangkitkan sudah mati. Nafsul lawwamah ini ialah penyesalan, nafsu penyesalan. Okay? Kerana manusia ni dia ada banyak nafsu. Kita ada nafsu. Yang paling teruk nafsu amarah lah. Yang kedua nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ni kan dah didahkan dengan kebaikan, ada didahkan kebaikan, tapi banyak buat buruk lah, buat buruk, banyak tewas lagi. Tapi keinginan dia nak buat baik tu dah ada lah. Tapi kalau nafsu lawwamah ni memang tak ada lah, semua keburukan saja dia buat, tak ada langsung terlintas dalam hatinya untuk buat kebaikan. Itu nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawwamah ini dia dah ada kan, terbit sikit sebanyak kan untuk melakukan kebaikan, tetapi masih lagi tewas, masih lagi banyak buat keburukan. Macam tu. Kemudian yang ketiga, nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni pun masih lagi tewas, tapi dah banyaklah buat kebaikan. Banyak buat kebaikan, tapi masih lagi selalu kalah kan untuk melakukan kebaikan. Ada buat kebaikan, tapi buat keburukan juga. Itu nafsu mulhamah. Yang seterusnya nafsu mardiyah, nafsu radiyah, nafsu mutmainah. Yang keempat nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ni nafsu yang banyak dah buat kebaikan, hati yang tenang, mutmain kan, banyak buat kebaikan. Kemudian nafsu radiyah, mardiyah itu banyak nafsu buat kebaikan lah. Dan nafsu yang terakhir itulah nafsu kamilah. Itu kan, so ada 7 panggilan nafsu kan. Tetapi adakah nafsu yang disebut 7 pembagian itu, nafsu lawwamah itu sama dengan nafsu di sini? Jawapannya tak sama. Tak sama. Itu nafsu mulhamah itu lain lah. Lawwamah itu lain. Nafsu di sini ialah nafsu, masuk dengan nafsu lawwamah ini ialah penyesalan. Timbulnya perasaan penyesalan kan, hari kiamat besok, sama ada orang beriman ke tak beriman ke akan menyesal. Orang beriman menyesal kerana kurangnya amalan, walaupun dah masuk syurga, kerana dilihat dalam syurga itu banyak lagi nikmat-nikmat lain yang disediakan Allah Ta'ala, bertingkat-tingkat syurga. Sedangkan yang kedua, dia telah penyesalan kepada orang yang engkar pada Allah, yang kufur, yang kafir, engkar kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak ada sebarang bekalan, tidak ada amalan soleh langsung yang mereka lakukan. Mereka tak beriman, walaupun ada kebaikan mereka buat, tapi tidak ditiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat ketiga, ayat sebel insanu allan najma'a izamah.
Sepatutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Sepatutkah ni ayat pertanyaan. Tapi namanya istifham inkari. Istifham inkari, pertanyaan dalam bentuk ingkar. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Patutkah mereka tak beriman? Macam mana mereka boleh ingkar? Macam mana boleh ingkar tentang kiamat tak boleh berlaku? Mustahil Allah Ta'ala bersumpah dengan benda yang tidak berlaku. Contohnya dalam Quran ayat berkenaan sumpah banyak. Wal as, demi masa. Wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kan Allah Ta'ala bersumpah demi masa. Wal fajr, demi waktu fajar. Allah Ta'ala bersumpah. So bila Allah Ta'ala bersumpah ni, benda tu mesti reality. Benda tu pasti berlaku. Sama ada sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Macam tu. Kemudian ayat yang keempat. Keempat Allah Ta'ala sebut, dia kata bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun semula dengan sempurna akan jari jemari mereka. Ni Allah Ta'ala sebutlah bahawa bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Ta'ala kata bahkan aku mampu untuk menyusun semula tulang belulang, jari jemari mereka. Mampu aku nak susun balik dah. Bukankah orang kata penciptaan pertama itu mudah bagi Allah? Kalau penciptaan pertama manusia alam ini adalah mudah bagi Allah Ta'ala, begitu juga dengan penciptaan kali kedua. Benda kali kedua dicipta lagi mudah berbanding dengan kali pertama. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Baik, kemudian bahkan manusia yang engkar sentiasa suka meneruskan perbuatan maksiat. Allah Ta'ala sebut orang manusia yang engkar ni, orang-orang yang engkar, orang yang kafir, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku sekarang di Palestin, kan, sahabat-sahabat kita kan dipukul, diganyang, kan, rumah-rumah mereka, tanah-tanah mereka dirampas oleh orang Yahudi ni. Terlihatlah mereka masih meneruskan maksiat, walaupun kan sebelumnya mereka telah diperingatkan oleh para nabi dan para rasul bahawa mereka akan diseksa, diazab Allah Ta'ala, tapi mereka tetap melakukan kan keburukan, benda-benda yang maksiat, benda-benda yang ingkar, pencerobohan, pembunuhan dan sebagainya, sini sana dan sebagainya. Tapi mereka meneruskan perkara itu, kan, mereka terus melakukan kemungkaran. Kemudian ayat seterusnya yang ke-6, yasalu ayyana yaumul qiyamah. Yasalu ayyana yaumul qiyamah. Lalu dia bertanya secara mengejek, bilakah datang hari kiamat? Maksud dia bertanya ini orang kafir lah. Orang kafir bertanya, bilakah berlaku kiamat? Tapi pertanyaan tu lah bentuk mengejek. Ya Muhammad, oi, kiamat bila? Cerita. Bila berlaku kiamat Muhammad? Kau ni pembohong lah, kau penipu dan sebagainya. Mereka menuduh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan tak sepatutnya lah. Cerita. Kemudian ayat ke-7. Ayat ke-7 Allah Ta'ala sebut, dia kata faiza baragatil basar wa hasyafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9 ni Allah Ta'ala nak gambar tentang peristiwa kiamat. Okey, ayat pertama, kedua berkenaan dengan sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat. Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsul lawamah. Okey, kemudian ayat yang ketiga, pertanyaan, soal jawab Allah Ta'ala dengan orang yang ingkar. Yang mana orang ingkar ni mereka mendakwa tidak berlakunya hari kebangkitan. Allah Ta'ala kata aku mampu, kan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Aku mampu untuk kan menyusun semula jari jemari mereka, tulang belulang mereka, mampu aku kumpul balik.
kan besok untuk dihimpunkan di hadapan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang kelima tadi, Allah Taala kata orang-orang engkan ni dia tak reti bahasa lah, dia kata. Orang-orang yang engkan ni, ada maksiat ni, mereka tak reti bahasa. Walaupun dia bagi nasihat macam mana pun, mereka tak terima nasihat-nasihat tersebut. Kan celah lain maknanya masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri lah. Mereka berterusan melakukan keingkaran, kemungkaran kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka, ayat ke-6, mereka mengejek pada Nabi Rasul dengan mengatakan, Ya Muhammad, bilakah kiamat? Ya Nuh, bilakah berlaku kiamat? Ya Musa, bilakah berlaku kiamat? Jadi mereka membelakangkan para Nabi dan para Rasul. Ayat 7, 8, 9 ni cerita pula tentang suasana kiamat. Antaranya ialah mata terbelalak ataupun mata terbeliak lah, melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Bila berlakunya gempa bumi yang dahsyat, puting beliung, kemudian kata planet-planet berlanggar, kan, berjatuhan sana sini dan sebagainya, kan. Begitu dahsyatnya. Disebut dalam ayat Quran ya, banyak ayat Quran berkenaan dengan kiamat ni. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, kan, kemudian dikeluarkan segala benda-benda terdapat dalam bumi itu, kan. Semua dikeluarkan, kerana khazanah besi ke tembaga terdapat di bumi, bila kiamat semua akan berhamburan dan bertaburan seperti kekatu lah, seperti kekatu yang bertaburan, berterbangan sana sini, kan, sehingga kan manusia seperti orang gila, seperti gila, kan, bila melihatnya berlakunya kiamat. Kemudian Allah Ta'ala gambarkan tentang kiamat juga ayat ke-8. Wahasyafal qamar. Wahasyafal qamar ni maknanya cahaya bulan hilang. Kalau waktu malam biasa ada cahaya bulan, tiba-tiba cahaya bulan tak ada lagi dah. Walaupun bulan masih wujud, kan, berada di atas kepala kita, tapi cahaya bulan dah tak ada. Itu juga dengan cahaya matahari. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Kemudian dihimpunkan matahari dan bulan. Matahari bulan dihimpunkan. Kan, masa himpun ni sini maknanya antaranya dengan makna lain gerhana lah. Tetapi cahaya tak ada, cahaya bulan tak ada, cahaya matahari. Dua-dua cahaya tak ada. Kalau beratu gerhana, biasanya salah satu tak ada cahaya, kan, ataupun terlindung. Ini dua-dua tak ada. Kemudian ayat ke-10, masa itulah akan adanya pertanyaan. Yaqulul insani yawma idzin ainal mafar. Berkatalah manusia pada hari itu, ainal mafar, ke mana nak lagi? Tuan-tuan, mana nak lagi? Kan, nak lari ke gunung, nak lari ke lurah, nak lari ke laut, nak lari ke daratan, kan, nak menyuruk di balik batu, tak ada. Semua apa? Sebab apa? Kerana semua hancur. Semua hancur berterbangan seperti kekatu. Gunung ganang hancur bertaburan, kebangunan-bangunan hancur bertaburan dan sebagainya. Ainal mafar, ke mana nak lari? Kan, kerana peristiwa yang dahsyat berlaku, kiamat itu berlaku, jadi masing-masing terpakik, terlolong dan sebagainya, mencari tempat berlindung, tetapi tiada tempat berlindung. Semua apa? Semua berhancuran. Ainal mafar, mana nak lari? Macam tu. Kemudian kalla la wazar ila rabbika yawma izin mustaqar. Usahlah bertanya sedemikian. Kenapa? Kerana tidak ada lagi tempat perlindungan. Tak ada tempat perlindungan. Tak payah tanyalah, memang tak ada tempat perlindungan mana-mana. Masya Allah. Itulah suasana kiamat. Pada hari itu, kan, kat mana kita boleh kembali? Hanyalah boleh kembali pada Allah. Ila rabbika yawma izin mustaqar. Yang boleh kita kembali ialah kembali pada Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ya Allah, lindungi diriku, kan, selamatkan aku. Kalau berlaku kiamat ni betul-betul kiamat, ini betul kiamat, ya Allah, mudahkanlah segala urusan, kan, penghisapan terhadap diriku besok. Kemudian pada hari itu maka Tuhanmu sahaja tempat kembali. Kemudian pada hari itu juga yunabul insani yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ayat 13. Yunabul insani yawma idzin bima qaddama wa akhar.
Pada hari itu manusia diberitahu akan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang dia telah tinggalkan. Ni nak berlaku, ni dah berlaku kiamat ni. Mana pada masyar. Di pada masyar kan kita manusia dihimpunkan. Kan segala jin dan manusia semua dihimpunkan. Daripada daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada zaman umat baginda Rasulullah SAW. Kan manusia dihimpunkan, kan berhimpun, berhimpit kan di hadapan masyar besok. Duduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri tuan-tuan, disebutkan ayat lain, hadis lain mana berdiri bertahun-tahun kan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sampailah kita dihisap amalan kita sama ada ke syurga kan ke neraka. Tiada tempat duduk. Di pada masyar itu tak ada tempat duduk. Tak ada. Tak boleh duduk, tak boleh mencanggung, semua kena berdiri. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kan? Bayangkanlah satu hari 1000 tahun kalau ikut ilmu dunia. Nak habis satu hari tuan-tuan, masya-Allah tak tahu. Berdiri 1000 tahun. Kan? Tidak boleh bergerak. Duduk macam tu. Kan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sampailah kita dipanggil dan hisap amalan kita sama ada ke syurga ataupun neraka. Masya-Allah. Kemudian ayat ke-14, bahkan manusia itu anggota yang menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Bahkan balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu anggota yang menjadi saksi terhadap diri sendiri. Jadi manusia kan anggota manusia menjadi saksi terhadap diri sendiri. Kalau sebelum ni ketika di dunia manusia kan meragui tentang hari kiamat. Manakah mungkin mulut tangan akan bercakap? Manakah mungkin anggota kaki akan bercakap? Manakah mungkin anggota tu anggota ni bercakap dan sebagainya. Tapi di akhirat besok semua anggota menjadi saksi lah. Kan mulut dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibenarkan bercakap. Yang bercakap ialah anggota badannya. Telinga, mata, tangan, kaki, kemaluan, perut, semua akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan menjadi saksi di atas amalan-amalan yang telah manusia lakukan dahulu. Kemudian walaupun dia memberikan alasan-alasan untuk membela ini, walau alqa ma'azirah, sekalipun mereka memberikan alasan untuk nak bela diri, walaupun mereka memberi pelbagai alasan lah. Ya Allah, jadi Allah Ta'ala tanya, kenapa kau tak solat? Kenapa kau tak puasa? Dia kata, aku sibuk ya Allah. Kan, kau bagi aku harta yang banyak, jadi aku disibukkan dengan harta. Ya Allah, aku disibukkan dengan anak. Kan, kau bagi aku anak yang banyak, jadi aku disibukkan anak. Kan, ya Allah, kau bagi aku sakit, jadi aku tak boleh ibadah ya Allah sebab aku sakit. Jadi manusia akan memberi pelbagai alasan. Supaya mereka terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi alasan-alasan itu tak boleh diterima. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia memberi alasan-alasan untuk nak bela diri, macam-macam alasan nak bela, tapi Allah Taala tak terima. Baik, kemudian asbabun nuzul, sebab turun ayat 3 dan 4. Sebab turun ayat 3. Mana ayat 3? Ayat 3 itu Allah Taala sebut, dia kata ayat sabal insanu alan najma izama. Ayat 4, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukankah manusia nanti, kan, adakah manusia menyangka bahawa dia tidak dihimpunkan besok? Tulang belulang mereka tak akan dihimpunkan. Adakah manusia menyangka begitu? Tulang belulang mereka, jari jemari mereka tak akan disusun. Allah Ta'ala sebut, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu untuk menyusun jari-jari mereka. Jadi apakah dia asbabun, sebab turun ayat ini? Riwayatkan daripada Adi bin Rabi'ah, berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ceritakan padaku tentang kiamat. Bilakah berlaku kiamat? Lalu Nabi memberitahu kepada dia, namun Adi terus menyatakan pendiriannya.
Nabi ni diminta oleh Rabi'ah bin Adi. Adi bin Rabi'ah. Rabi'ah ni kafir lah. Melainkan ni. Ya Muhammad, ceritakan pada kami, ceritakan pada aku tentang kiamat. Maka Nabi ceritalah apa itu kiamat. Tetapi Adi Rabi'ah ni dia tak percaya. Membantah tentang apa yang diceritakan oleh Salam tentang hari kiamat. Namun Adi berpenian menyatakan bahawa dia berkata, seandainya hari itu dapat kulihat dengan biji mataku, aku tak akan mempercayainya. Aku tidak akan beriman tentang hari kiamat. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan mengumpul segala tulang belulang setelah dihancur dan berselerakkan. Sempena dengan itu, maka Allah Ta'ala pun turunlah ayat tadi. Asbabun nuzul. Maka turunlah ayat 34. Kan? Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Adakah manusia menyangka bahawa tulang belulang mereka tak akan dikumpulkan semula? Balahan Allah Ta'ala akan mampu untuk menyusun jari jemari mereka. Kita tak? Jadi ini sebab tu ayat dia. Bila peristiwa Adi bin Rabi'ah tadi, dia bantah Nabi lah. Ya Muhammad, manakah mungkin? Dan aku tak percayalah, aku tak percaya tentang kiamat ni. Gitu. Gitu. Bagaimana Allah Ta'ala mampu mengumpul segala tulang belulang setelah dihancur dan juga perselerakan. Ada yang mengatakan bahawa ayat ini turunkan bersempena peristiwa Abu Jahal yang berkata, ada yang mengatakan bahawa ayat ini turunkan bersempena peristiwa Abu Jahal yang berkata, adakah Muhammad menyangka bahawa Allah SWT akan menghimpunkan tulang belulang setelah hancur berkecai. Kemudian dia ciptakan makhluk yang baru. Dia berkenaan Abu Jahal lah. Abu Jahal juga membantah. Bukan saja Adi bin Rabi'ah, Abu Jahal juga membantah. Kan tentang peristiwa kiamat. Kerana membantah manakah mungkin berlakunya kiamat. Manakah mungkin kan manusia akan dikumpulkan besok di hadapan Allah Ta'ala. Manakah mungkin tulang belulang akan dicantum semula, daging-daging akan dicantum semula. Kan macam mana kejadian asal manusia itu dengan bentuk yang sempurna, kan ada mata, ada telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Jadi akhirat besok walaupun ada yang manusia yang hancur, akhirat besok akan dikumpulkan semula, dicantumkan semula akan tubuh badan mereka dan akan dibawa di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisap segala amalan mereka. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, dah pukul 7, alhamdulillah lebih daripada 30 minit lebih, mana 40 minit lah kita dapat berkongsi pada pagi ini insya-Allah berkenaan tafsir Suratul Qiyamah. Ini tafsir ayat pertama hingga 15 tetapi secara ringkas saja. Ayat secara ringkas, belum masuk tafsiran secara terperinci. Nanti kita akan lihat semula ayat pertama tapi lebih mendalam lah berkenaan ayat pertama, kedua sampai ke 15 dan seterusnya pada ayat seterusnya sampailah pada ayat yang ke-40. Tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua kan muslim-muslimat kan saudara-saudari yang sudi mendengar kan kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perkongsian pada pagi ini insya-Allah mudah-mudahan akan dapat memberi manfaat insya-Allah pada kita bersama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kan Allahumma yassir lana umurana madil qulubina wa abdilna wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah, haqiqna bit taqwa was istiqamah. وعزنا من مجيبة الندامة الحال والمعاب برحمتك يا أرحم الراحمين. تحصلنا بعزة الجبروت وتصمنا بعزة الملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب. قبل الله منكم.